Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faradila binti Muhtadi Asmara Azren dengan nombor metrik BS22110044. Subjek pengurusan organisasi seksyen yang pertama. Hari ini saya akan membincangkan satu isu yang tidak beretika di tempat kerja dan menerangkan 3 cara bagaimana untuk mengatasi isu tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan perkataan etika. Etika secara literalnya mengikut Kamus Dewan edisi yang keempat, iaitu prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Dan secara konseptualnya pula, etika atau etik berasal dari perkataan Greek kuno, iaitu ethos, dan falsafah moral yang bermaksud perwatakan dan kepribadian. Menurut Gana pada 1986, ethos membawa maksud, sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Bauman pula pada 1987 mengatakan bahawa etika adalah membawa prinsip-prinsip moral yang menentukan betul atau salah sesuatu tindakan itu. Jelasnya, etika adalah suatu prinsip, peraturan dan nilai moral dan akhlak berkaitan tingkah laku atau tindakan sesuatu anggota dalam sesuatu kumpulan. Namun, maksud bagi tidak beretika yang akan kita bincangkan dalam video ini secara antonimnya ialah tidak bermoral dan tidak berakhlak. Contohnya, dalam alam pekerjaan apabila seorang pekerja mencuri tulang semasa waktu bekerja yang dianggap tidak bermoral dan tidak berakhlak kerana gagal menjalankan amanah dan tugas yang diberikan dengan baik. Situasi tersebut berkait rapat dengan topik yang akan saya ulaskan sebentar lagi, iaitu isu penyalahgunaan waktu pejabat dalam kalangan pekerja yang semakin berleluasa dan menjadi-jadi di Malaysia dan apakah cara-cara untuk mengatasinya. Isu penyalahgunaan waktu pejabat, kata mudah yang kita fahami ialah curi tulang. Bukanlah perkara yang asing dalam kalangan rakyat Malaysia kerana sering kita lihat dalam suasana pejabat dan pekerjaan sendiri bahawa kesedaran rakyat Malaysia untuk mengambil serius soal prestasi kerja masih dalam tahap yang tidak memuaskan. Sebagai contoh yang kita dapat lihat, ramai pekerja yang masih aktif di laman media sosial walaupun masih dalam waktu bekerja, contohnya Instagram, WhatsApp, Facebook dan Twitter. Pekerja lelaki juga sering mengambil kesempatan dengan masa dan kemudahan Wi-Fi yang disediakan dengan bermain game secara online. Ada juga yang mencuri waktu dengan tidur di pejabat mengakibatkan kualiti pekerjaan yang tidak memberangsangkan. Ramai juga yang hilang tiba-tiba dari pejabat apabila tiadanya majikan dalam pejabat. Hilang ke mana? Contohnya hilang membeli belah di shopping mall, makan atau jalan-jalan. Bagi mereka yang punya anak pula, mereka sering kali datang lambat ke tempat kerja serta keluar awal sebelum berakhirnya waktu pejabat dengan alasan ingin menghantar ataupun mengambil anak di sekolah. Bagi pekerja wanita pula, ramai yang gemar melepak di pantry ataupun meja rakan sekerja untuk bersembang ataupun bergosip. Kesemua nilai yang tidak beretika yang menjadikan Malaysia belum mampu bertanding dengan negara-negara maju di luar sana seperti Jepun, Amerika Syarikat dan China. Kerana apa? Kerana kurangnya kesedaran disiplin dan etika bekerja yang amanah dalam kalangan pekerja sendiri yang masih menyalahgunakan waktu pejabat dengan perkara yang tidak berfaedah dan tidak ada kaitannya dengan hal pekerjaan. Namun seperti yang kita ketahui bahawa setiap masalah pasti akan ada cara untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Apabila saya diberikan peluang untuk menjadi majikan di suatu tempat kerja ataupun syarikat, langkah pertama yang akan saya ambil untuk membendung masalah penyalahgunaan waktu pejabat dalam kalangan pekerja ialah melalui pemantauan terhadap pekerja, iaitu saya akan meletakkan CCTV di setiap bilik dan juga ruang pejabat. Walaupun bukannya 24 jam memantau melalui CCTV, namun pekerja sudah pasti akan sentiasa merasa diri mereka diperhati dan mula untuk menjaga tingkah laku dengan baik. Prestasi kerja juga akan semakin baik dan cemerlang, mendatangkan keuntungan kepada syarikat. Pembaziran masa juga dapat dielakkan. Cara pemantauan yang kedua akan saya lakukan melalui media sosial. Media sosial yang kita tahu ialah platform paling mudah untuk memantau pergerakan dan aktiviti harian seseorang. Dan pada hari ini, ramai yang melakukan online business
Biasanya, mereka akan berkecimpung dalam online business, akan sibuk menjawab mesej dan menyelesaikan order semasa waktu bekerja. Ia tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan pekerja. Lalu, untuk mengatasi masalah ini, cara pertama yang saya akan memberitahu mereka tentang peraturan larangan daripada berniaga semasa bekerja. Jika mereka enggan untuk mematuhi, maka notis amaran akan diberikan. Cara untuk memastikan adalah melalui platform media sosial kerana ia adalah cara terbaik untuk mendapatkan bukti sekiranya ada pekerja yang mencuri tulang atau menyalahgunakan masa pejabat dengan hal peribadi. Cara ketiga untuk saya memantau pekerja saya adalah dengan cara turun dan memantau mereka secara berdepan. Tapi, pada waktu yang tidak dijangkakan bagi memastikan semua mereka adalah dalam keadaan yang sentiasa bersedia dan beretika dalam waktu bekerja. Dan yang kedua, cara untuk membendung masalah penyalahgunaan waktu pejabat adalah saya akan menyediakan sistem ganjaran pekerja. Ganjaran ini saya bahagikan kepada dua, iaitu ganjaran kewangan yang diberikan secara langsung dan juga secara tidak langsung. Secara langsung yang saya akan berikan adalah gaji atau upah bonus, allowance ataupun pampasan kepada mereka. Manakala ganjaran secara tidak langsung pula adalah seperti perubatan percuma, percutian pakej bersama keluarga, kenaikan pangkat dan pengangkutan. Ganjaran-ganjaran ini saya berikan kepada pekerja-pekerja yang berkhidmat dengan cemerlang mengikut kategori seperti kedatangan pekerja cemerlang, perkhidmatan pekerja cemerlang dan sebagainya. Sistem ganjaran ini secara tidak langsung akan memberikan semangat bekerja dalam kalangan pekerja untuk menghasilkan kerja yang terbaik dan secara tidak langsung membentuk disiplin dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri dalam waktu bekerja. Dan yang ketiga, cara membendung adalah dengan berbincang dan bersemuka dengan pekerja. Apabila saya mendapat dan menerima laporan tentang masalah disiplin dan tidak beretika tentang seseorang pekerja, saya akan bersemuka, memulakan perbualan dan berbincang untuk mengenal pasti masalah yang mereka hadapi. Saya akan mencari punca tentang perkara yang menyebabkan individu dan pekerja tersebut tidak mencapai KPI pekerjaan yang baik atau mengapa ia sering curi tulang semasa bekerja. Dan saya akan kategorikan kepada 3 elemen untuk mencari punca pada masalah yang mereka hadapi. Iaitu yang pertama, skill, masalah dari segi kemahiran. Mungkin mereka tidak tahu dan juga ada persoalan-persoalan yang membelenggu diri mereka. Namun mereka tidak mampu untuk bertanya dan tidak berani untuk bertanya rakan-rakan sekerja yang lain. Dan yang kedua adalah dari segi attitude, iaitu tingkah laku. Dan yang ketiga adalah dari segi knowledge, iaitu ilmu pengetahuan yang mereka ada. Kerana kebiasaannya, pekerja akan mempunyai masalah antara 3 faktor ini. Melalui 3 faktor ini, saya akan cuba untuk memberi solusi yang terbaik pada mereka secara bersendirian tanpa melibatkan individu lain. Namun, jika pekerja yang bermasalah enggan untuk memperbaiki diri dan terus-menerus melakukan kesilapan, iaitu membuang masa dan melakukan hal-hal yang tidak berfaedah ataupun mengambil kesempatan untuk melakukan hal peribadi di dalam waktu bekerja pun selesai sesi kaunseling, maka saya akan mengambil tindakan disiplin secara berperingkat dan mengeluarkan surat amaran dan notis kepada mereka agar mereka sedar dengan kesilapan yang telah mereka lakukan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.